Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak storytelling sikit dengan anda semua. Sebuah kisah yang mungkin anda tak pernah dengar, tapi kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Maksudnya diceritakan dalam hadis sahih. Dan kisah ini berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nak cerita betapa hebatnya kisah ini, bagaimana seorang individu mampu mengalahkan 40 penunggang kuda. Yang mana mereka ini mengambil ternakan daripada Madinah dan mereka cuba untuk bawa lari. Namun individu ini, dia berjaya untuk mengalahkan mereka semua. Walaupun di belakangnya ada pasukan-pasukan yang dihantar oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak digunakan pun sepenuhnya sebab individu ini sangat efektif dan sangat berkemahiran, dan beliau adalah Salamah bin Aqwa. Kisahnya bermula sekitar perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian tersebut ataupun dalam rundingan tersebut, ketika mana Nabi Muhammad SAW sedang berunding dengan pihak musyrikin, Nabi menghantar ataupun mengutuskan Uthman bin Affan bagi berunding dengan kaum Quraisy di Mekah. Namun disebabkan terlalu lama rundingan tersebut berlaku, sampai berita yang mengatakan bahawa Uthman bin Affan dibunuh. Jadi Rasulullah SAW berasa sangat marah ke atas kematian Uthman bin Affan seperti mana yang dikhabarkan. Jadi Rasulullah SAW berazam dan juga berikrar untuk memerangi kaum Quraisy. Jadi semua para sahabat yang berada bersama Rasulullah SAW diminta untuk berbai'ah kepada baginda SAW. Berbai'ah ni macam meletakkan akur janji ataupun perjanjian ataupun ikrar taat setia kepada Rasulullah SAW. Okey, dari peristiwa berbai'ah ini pun dah menunjukkan bahawa Salamah bin Aqwa ini adalah seorang istimewa. Bagaimana Salamah bin Aqwa ini adalah orang yang pertama sekali yang berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Bukan itu sahaja, beliau diminta untuk berbai'ah sebanyak 3 kali. Okey, kali pertama dia berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Okey, kemudian dia pergi tempat lain. Kemudian Rasulullah nampak dia, Rasulullah minta dia lagi untuk berbai'ah. Kemudian Salamah bin Aqwa berkata, aku dah berbai'ah dah Rasulullah. Bai'ah berbai'ahlah lagi sekali. Kemudian kali ketiga Rasulullah SAW nampak lagi Salamah bin Aqwa ini duduk berjalan, jumpa orang buat kerja dia. Rasulullah panggil dan juga berbai'ah untuk kali yang ketiga. Ini dah menunjukkan bahawa Salamah bin Aqwa ini merupakan seorang sahabat yang special. Dia ada kemahiran tertentu, dia ada kekuatan tertentu yang diperlukan oleh umat Islam ketika itu. Jadi Salamah bin Aqwa ini, dia meneruskan perjalanannya bersama Rasulullah SAW untuk pulang daripada Hudaybiyah menuju ke Mekah. Suatu ketika Salamah bin Aqwa ini sedang berbaring ataupun sedang berehat di sebuah pokok. Jadi Salamah bin Aqwa ketika itu juga, nak jadikan cerita, dia terdengar datangnya 4 orang musyrikin Quraisy yang berehat di kawasan yang hampir dengan kawasan beliau berehat, dan dia mencuri dengar apa yang diperkatakan ataupun apa yang diperbualkan oleh mereka. Jadi Salamah bin Aqwa mendapati bahawa mereka ini membenci Islam dan mereka ini menyakiti hati beliau dengan berkata buruk terhadap Rasulullah SAW. Namun disebabkan perjanjian Hudaybiyah menghalang segala peperangan ataupun serangan terhadap kaum musyrikin Quraisy, Salamah bin Aqwa tidak dapat melakukan apa-apa. Namun tidak lama kemudian itu, terdengar satu seruan dalam kalangan muslimin, ada salah seorang daripada mereka terbunuh oleh pihak Quraisy musyrikin. Jadi Salamah bin Aqwa mendengar seruan tersebut, dia terus bangun dan dia pergi kepada 4 orang musyrikin Quraisy itu yang sedang berehat di kawasan berdekatan dengannya, dan dia melihat keempat-empat musyrikin di Mekah itu sedang berehat. Jadi dia pun tak buat apa-apa melainkan mengambil senjata dan juga mengejut mereka daripada tidur, sebab Salamah bin Aqwa berfikir bahawa mereka ini mungkin menjadi ancaman kepada umat Islam. Jadi keempat-empat orang musyrikin daripada Mekah itu menjadi tawanan perang dan dia dibawa kepada Rasulullah SAW sebagai tawanan. Dan nak jadikan cerita, pada masa yang sama juga bapa saudara dia Amir bin Aqwa juga membawa tawanan yang jauh lebih ramai, iaitu seramai 70 orang. Jadi ini nak menunjukkan bahawa bapa saudara dia lagi hebat daripada dia. Tapi tunggu dulu, tunggu kisah seterusnya. Okey, selepas itu Rasulullah SAW memaafkan 74 orang tersebut dan membiarkan mereka untuk pulang ke Mekah, sebab memang dah ada perjanjian bahawa tidak akan ada peperangan selagi mana rundingan Hudaybiyah diteruskan. Kemudiannya, umat Islam daripada Hudaybiyah menuju perjalanan mereka ke Madinah. Mereka berehat di satu tempat di mana tempat tersebut berada di bawah ataupun berdekatan dengan gunung. Dan di sebalik gunung tersebut ataupun bukit tersebut terletaknya satu perkampungan, satu kawasan yang didiami oleh satu kabilah yang memerangi Rasulullah SAW. Dan kabilah tersebut bernama Bani Lihyan. Jadi, nak tak nak memang memerlukan seorang ataupun sekumpulan yang mana yang boleh menjaga
keselamatan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sendiri. Dan Nabi menyebutkan tugasan ini kepada para sahabat dan Nabi memohon keampunan daripada Allah Ta'ala sesiapa yang melaksanakan tugasan tersebut, iaitu menjaga keselamatan umat Islam. Mendengar seruan ini, Salamah bin Aqwa menyahut seruan tersebut dan beliau melaksanakan tugas itu tersebut. Dan tugasan ini bukan mudah sebab diceritakan dalam buku sejarah bahawa gunung-gunung tersebut amatlah tinggi dan susah untuk dipanjat. Tapi Salamah bin Aqwa dan keimanan yang dia ada, dia meneruskan tugasannya bagi menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah dan bersama bagi dia SAW 40 haiwan ternakan, dan 40 haiwan ternakan ini adalah 40 ekor unta yang bernilai dan juga berharga sebab ke-40 ekor unta ini boleh menghasilkan susu. Jadi haiwan-haiwan ini diletakkan di satu tempat yang khusus, yang tempat yang ada tumbuhan hijau, dan tempat tersebut dipanggil Al-Ghabah dan dia berada di kawasan Madinah. Pada malam tersebut datangnya satu kumpulan daripada kabilah Ghatfan, kabilah yang memerangi Rasulullah SAW, dan mereka ini dipanggil dengan nama keluarga mereka Al-Fizar ataupun Al-Fizariyun. Datangnya mereka ini bersama 40 penunggang kuda. Ni nak cerita dah masuk Salamah bin Aqwa. 40 penunggang kuda ini maksudnya mereka ini ada kemahiran membawa senjata, ada kemahiran menunggang kuda dalam peperangan ataupun untuk menjalankan operasi ketenteraan. Mereka datang dan mereka merompak ke 40 haiwan ternakan ini untuk dibawa pulang ke kabilah Bani Ghatfan. Jadi perkara ini tidak diketahui oleh sesiapa pun. Namun keesokan harinya pada waktu pagi, Salamah bin Aqwa datang untuk meninjau kawasan dan dia melihat bahawa kesemua haiwan-haiwan ternak tersebut telah dirompak oleh satu pihak. Jadi dia melihat keadaan dan dia mengetahui bahawa yang mengambil ataupun yang merompak haiwan-haiwan ternakan ialah kabilah Ghatfan yang diketuai oleh Abdurrahman bin Uyainah. Nama sahaja Abdurrahman tetapi dia adalah orang kafir dan juga mengancam keselamatan penduduk Madinah. Jadi Salamah bin Aqwa dia pun memanjat gunung yang tinggi di Madinah, kemudian dia berjerit, "Ya Sabahah, ya Sabahah, ya Sabahah," yang menunjukkan bahawa ancaman sedang datang ke penduduk Madinah. Madinah sedang dalam keadaan terancam. Maka dengarlah suara Salamah bin Aqwa oleh penduduk Madinah dan ketahuilah mereka bahawa Madinah dalam ancaman bahaya. Kemudian Salamah bin Aqwa meneruskan operasinya bagi mengejar 40 penunggang kuda tersebut bersama haiwan-haiwan ternakan yang telah dirampas dari Madinah. Rasulullah SAW mengetahui perkara ini dan Rasulullah SAW juga membentuk dua lagi pasukan bagi membantu Salamah bin Aqwa. Salah satu pasukan adalah mereka yang terdiri daripada 8 orang para sahabat, antaranya Abu Qatadah, Al-Akhram As-Azdi, dan ada satu lagi pasukan antara yang terlibat itu adalah Abdullah Ibn Maktum Al-A'ma, dan kedua-dua pasukan ini ditubuhkan bagi membantu Salamah bin Aqwa dan juga mendapatkan balik haiwan-haiwan ternakan yang telah dirampas. Okey, kita cerita balik tentang Salamah bin Aqwa ini. Salamah bin Aqwa ini betapa hebatnya dia punya kemahiran dan juga kekuatan. Beliau mampu untuk mengejar balik kesemua 40 penunggang kuda itu dalam keadaan beliau sendiri tidak mempunyai kenderaan, tidak mempunyai kuda ataupun unta. Beliau hanya berjalan kaki. Dan perkara ini tak mustahil sebenarnya. Memanglah kita tengok kuda tu dia lari laju kan. Tapi penunggang-penunggang kuda ini mereka sedang membawa haiwan-haiwan ternakan yang banyak. Jadi memang kelajuan mereka agak lambat. Dan dia punya sistem pertahanan pun agak susah sebab mereka mempunyai haiwan ternakan yang banyak. Jadi dia punya load tu sangat berat. Datangnya Salamah bin Aqwa lalu melepaskan anak-anak panah, lembing dan juga menggunakan kekuatannya bagi menyerang kumpulan Abdurrahman bin Uyainah. Dan Salamah bin Aqwa walaupun dengan berseorang diri, dia mampu memberikan pukulan yang hebat terhadap perompak-perompak tersebut sehingga kan banyak daripada unta-unta yang dirampak itu terlepas semula. Dan haiwan-haiwan tersebut diikat dan diletakkan tanda oleh Salamah bin Aqwa supaya kumpulan-kumpulan yang sedang menuju ke arah Salamah bin Aqwa bagi membantu beliau itu dapat menjaga haiwan-haiwan ternakan tersebut. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya Salamah bin Aqwa. Bayangkan dia hanya seorang diri sahaja dengan membawa senjata peperangan sudah tentu mampu untuk memerangi 40 pahlawan penunggang kuda. Maksudnya dia memang berani dan juga ada skill set yang tertentu yang membolehkan dia boleh survive dan memberi pukulan yang hebat sampai
ada yang cedera parah, ada yang tak mampu untuk menyerang Salamah bin Aqwa. Keadaan ini berterusan sampailah kumpulan Abdurrahman bin Uyainah ini mereka masuk di kawasan pergunungan, di mana kawasan tersebut ataupun laluan yang mereka masuk itu berada di tengah-tengah pergunungan ataupun bukit yang tinggi. Salamah bin Aqwa masih mengikuti mereka, tapi beliau berada di atas gunung. Agaknya memang kehebatan di atas gunung. Kemudian Salamah bin Aqwa masih meneruskan serangannya terhadap kumpulan ini dengan membaling batu ataupun dengan melepaskan anak panah. Jadi mereka ini yang merompak haiwan-haiwan ternakan pada Madinah memang tak boleh nak buat apa-apa melainkan menyelamatkan diri, dan juga mereka tidak dapat mempertahankan haiwan-haiwan ternakan tersebut. Jadi mereka meneruskan perjalanan sampai di satu kawasan di mana Abdurrahman bin Uyainah bersama kumpulannya yang lain berjumpa dengan pasukan penyelamat daripada Bani Ghatafan, dan pasukan penyelamat itu terdiri daripada ayahnya sendiri, iaitu Uyainah bin Husain. Jadi mereka ini selepas berjumpa, mereka berehat dan juga mereka bermalam di situ. Dan apabila keadaan tersebut berlaku, Salamah bin Aqwa masih mengikuti mereka, dan beliau masih berada di atas gunung memerhatikan kumpulan Abdurrahman bin Uyainah ini. Jadi bapa Abdurrahman bin Uyainah, iaitu Uyainah sendirilah, dia tengok Salamah bin Aqwa, siapa yang duduk atas ni? Kemudian dia pun hantar budak-budak dia, orang-orang bawah dia, supaya menyerang Salamah bin Aqwa. Jadi datanglah 4 orang bagi menyerang Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa bila berjumpa dengan 4 orang ini, dia pun hedik 4 orang ini. Engkau, aku dah kejar engkau daripada Madinah sampai ke sini, kau ingat kau boleh serang aku? Kemudian keempat-empat daripada kumpulan Abdurrahman bin Uyainah pun terdiam, tak boleh nak buat apa-apa. Kemudian Salamah bin Aqwa suruh patah balik. Mereka pun patah balik sebab diorang tahu tak boleh nak buat apa-apa. Salamah bin Aqwa memang ditakuti lah ketika itu. Kemudian datanglah satu kumpulan daripada pasukan yang dihantar oleh Rasulullah SAW. Kumpulan yang pertama yang terdiri daripada 8 orang para sahabat. Yang paling hadapan sekali adalah Al-Akhram Al-Asadi. Dia ni memang dah bercita-cita untuk syahid, dan dia datang menaiki kuda meninggalkan Abu Qatadah dan juga beberapa sahabat yang berada di belakang. Dan dia terus datang untuk mesasarkan serangannya terhadap Abdurrahman bin Uyainah. Salamah bin Aqwa berada di atas bukit dan dia jerit, jangan serang, tunggu dulu, tunggu yang pasukan yang lain. Dia kata, tak, aku nak teruskan juga serangan aku sebab aku dah bercita-cita untuk mencapai kesyahidan. Dan sebenarnya Al-Akhram Al-Asadi ini, dia pun pernah bermimpi sebelum itu bahawa pintu langit dibuka untuk dia dan dia nampaklah syurga di hadapan dia. Dan berdasar mimpi ini, dia cerita terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar mengatakan bahawa ini adalah bisyarah, ini adalah berita gembira bahawa Al-Akhram Al-Asadi ini akan memasuki syurga. Dan daripada mimpi itulah Al-Akhram Al-Asadi mendapat kekuatan dan dia meneruskan serangannya terhadap Abdurrahman bin Uyainah. Dan kumpulan Abdurrahman bin Uyainah ini, mereka melihat Al-Akhram Al-Asadi dan bapa Abdurrahman meminta Abdurrahman untuk serang Al-Akhram Al-Asadi. Jadi Al-Akhram Al-Asadi ini datang menuju ke Abdurrahman bin Uyainah, dan Abdurrahman bin Uyainah pun bertempurlah dengan Al-Akhram Al-Asadi. Al-Akhram Al-Asadi menyerang dengan pedangnya terhadap kenderaan Abdurrahman bin Uyainah, dan Abdurrahman jatuh. Tetapi lepas dia jatuh, dia terus serang terhadap tubuh badan Akhram Al-Asadi dan menyebabkan beliau jatuh dan seterusnya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya datanglah Abu Qatadah dan sahabat yang lain. Lalu Abu Qatadah menyerang Abdurrahman bin Uyainah dan juga rakan iaitu Mas'adah bin Hakamah, dan begitu jugalah sahabat yang lain iaitu Ukashah bin Mihsan berjaya untuk membunuh 2 orang lagi pasukan Abdurrahman bin Uyainah. Jadi melihatkan keadaan begitu, 4 orang telah pun terbenam di tangan tentera muslimin, maka berlarilah Uyainah dan pasukan yang lain bagi menyelamatkan diri. Salamah bin Aqwa berada di atas gunung itu melihat perkara itu. Dia turun dan dia terus kejar pasukan Uyainah dan juga rakan pasukan yang masih berbaki. Dan apabila telah jauh perjalanan mereka, Salamah bin Aqwa melihat belakang, tak ada pun dalam kalangan sahabat yang mengikutinya. Jadi dia teruskan juga dia punya operasi macam biasa secara berseorangan. Dan pasukan Uyainah, mereka tiba di satu tempat yang dipanggil sebagai Dhu Qarat, dan kawasan ini merupakan kawasan yang mempunyai sumber air, dan mereka berniat untuk berhenti seketika dan minum air sebab mereka dalam keadaan takut dan juga dalam keadaan dahaga dan lapar. Jadi sebelum mereka sempat pun turun daripada kenderaan mereka, Salamah bin Aqwa datang melancarkan serangannya dengan anak-anak panah, dengan lembing, dengan pedang dan sebagainya. Jadi mereka ini seolah-olah kambing yang dikejar oleh musang ataupun harimau. Belum sempat pun mereka turun daripada kuda-kuda mereka, mereka pun larilah berjauhan. Sampaikan ada yang
mencarut, kenapa ibu aku melahirkan aku kan, dan engkau ke Aqwa yang mengejar kita orang dari pagi sampai petang sampai nak pagi ni balik. Lepas tu Aqwa kata, ya, akulah musuh engkau yang mengejar engkau daripada semalam sampailah ke hari ini. Dan mereka teruskan berlari sampailah tiba di kawasan yang berdekatan dengan Bani Ghatafan. Maka Salamah bin Aqwa pun meninggalkan mereka tanpa meneruskan operasi ini kerana dah tiada guna dah. Sebab kawasan Bani Ghatafan itu memang penuh dengan pasukan-pasukan tentera yang bersenjata dan kekuatan mereka melebihilah daripada individu Salamah bin Aqwa ini. Jadi tamatlah kisah operasi keteraan Salamah bin Aqwa, dan Rasulullah SAW dan juga rakan pasukan yang lain tiba di Dhu Qarat, dan Rasulullah SAW meminta Amir bin Aqwa untuk memberikan air kepada Salamah bin Aqwa untuk beliau minum dan berehat. Dan pada malam itu mereka adakan jamuan, mereka bakar daging unta untuk makan ramai-ramai bagi menyambut kejayaan seorang individu ini, iaitu Salamah bin Aqwa. Dan Rasulullah SAW diminta oleh Salamah bin Aqwa 100 orang lagi pejuang bagi meneruskan operasi ketenteraan ini. Dan Rasulullah SAW tanya, betul ke nak buat ni? Ya, memang aku betul nak buat. Dan Rasulullah SAW ketawalah dalam keadaan berbangga melihat betapa beraninya, hebatnya Salamah bin Aqwa ini. Dan mereka pun pulang ke Madinah dalam keadaan membawa kejayaan yang sangat besar. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, berlaku lagi satu peristiwa yang agak menarik yang sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda. Salah seorang daripada sahabat daripada Madinah, iaitu golongan Ansar, dia cabar sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, siapa-siapa yang berani untuk berlumba lari dengan dia. Sebab dia ada skill set berlumba lari, mungkin dia rasa diri dia lari laju. Jadi dia mungkin bosan dalam perjalanan, tak tahu nak buat apa. Dia pun cabarlah rakan-rakan yang lain untuk berlumba lari. Tak ada siapa sahut. Bila tak ada siapa sahut, Salamah bin Aqwa pun rasa malulah. Sebab dia takut digelar penakut, ataupun dia takutlah seolah-olah dia macam dikatakan tidak mahu untuk berlumba dengan sahabat pada Ansar ini. Selepas itu dia pun terima cabaran tersebut, maka berlakulah perlumbaan lari selepas mendapat restu dan juga izin daripada Rasulullah SAW tertentu. Jadi mereka pun berlumba lari dan sahabat Ansar ini terus lari pecut dan Salamah bin Aqwa ditinggalkan belakang. Sebab apa? Sebab dia nak simpan dia punya energi. Dan tidak lama kemudian Salamah bin Aqwa kejar sahabat Ansar itu dan dia tepuk dia punya bahu dan diusir di belakang sambil dia lari laju kan. Dan sambil dia usir tu, sambil dia tengok belakang tu, masa itulah sahabat Ansar ini berkata, kau dah menang. Dan para sahabat pun bersetujulah yang dalam perlumbaan itu Salamah bin Aqwa menang. Jadi Salamah bin Aqwa ni man of the event, man of the occasion. Dialah yang berbaiat 3 kali. Dialah yang jaga keselamatan Rasulullah ketika pulang daripada Sulh Hudaybiyah. Dialah yang mengalahkan 40 penunggang kuda. Dialah yang selamatkan 40 unta yang dirampas. Dialah yang menang dalam pelarian, dalam lumba lari ketika pulang ke Madinah. Dia memang man of the story lah. Jadi inilah Salamah bin Aqwa, seorang sahabat yang sangat hebat, yang sangat agung. Kita kena belajar banyak daripada dia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.